Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Alam Seram Sejuk. terang sangat kan, tapi tak apa. Hari ni okay. So kali ni setup dia lain macam sikit sebab aku macam kalau terang-terang tu macam tak ada feel. So aku buat dalam gelap lah. Bukan gelap lah, cuma ada apa belakang tu aku rasa macam blur lah. Okay. So belakang tu aku ada TV, aku sambungkan dengan laptop aku HDMI. And then ni lampu aku. So aku buat dengan maksud aku kasih feel lah. So korang tengok pun macam ada feel nak tengok kan. So macam sedap ke. Tapi korang tengok ke, korang macam dengar je. Okay, whatever. So hari ni aku ada sama juga macam video lepas, aku ada 2 cerita daripada 2 orang kawan aku. So first of all aku ucapkan terima kasih kepada kawan aku bagi cerita ni dekat aku. Kalau tak ada cerita kan. Ni macam kata yang sama video lepas. Tanpa buang masa lagi, kita teruskan dengan cerita pertama. Cerita pertama ni daripada seorang kawan aku, nama dia Dini. Cerita dia macam ni. Pak Su dia ni plan nak balik kampung sebab dia dah cuti kan. Dia plan nak stay dalam 3 hari 2 malam macam tu. Dia balik kampung tu, hari pertama tu tak ada apa-apa yang jadi. So pada hari kedua tu, hari kedua ni ada something yang terjadi. Pada malam tu dia tidur kan. Dia tidur. Sebelah Pak Su tu ada baby dia. And dia macam terbangun sebab dia terdengar baby dia tu menangis nak susu. And then dia ternampak bini dia macam pandang kat luar tingkap. So Pak Su ni pun macam cakap kat bini dia, awak boleh tak awak buatkan susu Zara jap. Okay, nama anak Pak Su ni Zara tau. And then bini dia tu macam tak menyambut apa-apa. Pak Su pun macam fikir, dah kenapa bini aku ni kan, buang terbiat ke apa. Dia pun cakap lagi kat bini dia, Wak, dah bangun kan, buatkanlah susu untuk Zara jap. Tak apa, saya tolong tepuk-tepukkan Zara jap sampai dia tidur. Lepas tu bini dia ni macam diam je, macam tak ada apa-apa respon. Pak Su pun pelik lah. Pak Su pergi dekat bini dia, Pak Su tepuk bahu bini dia. Pak Su cakap, awak. Lepas tu bini dia tiba-tiba cakap, Kau siapa lah? Lepas tu Pak Su pun terkejut lah. Pak Su dia ni macam penakut sikit. Dia tinggalkan, aku tak tahu kenapa dia tinggalkan anak dia tu kat situ. And then dia pergi keluar daripada bilik tu. Dia pergi terus menuju ke bilik mak dengan ayah dia. Dia terus ke pintu. And then dia ketuk pintu kuat-kuat. Dia cakap, Mak, Abah, keluar jap. Dia ketuk banyak kali sebab yelah orang tidur kan, mana orang nak dengar. So mak dengan ayah dia ni keluar, cakap, kenapa? Tu Pak Su ni ceritalah apa yang terjadi. Dia cakap bini dia ni tak tahulah kenapa tiba-tiba suara garau, macam marah kat dia. And then Pak Su dia ni pun macam dah peluh-peluh dah, macam takut dah apa semua kan. Pak Su dia ni pergi ke bilik dia balik dengan mak ayah dia. Dia tengok kat situ, bini dia tu dengan anak dia dah tak ada, guys. So dia pelik lah, mana pula anak dengan bini aku ni? Tadi ada kat atas katil ni anak aku ni, lepas tu bini aku kat tingkap, ni tiba-tiba hilang. So dia pun decide untuk tidur je kat bilik tu. And then bila dia bangun pagi tu, dia tengok anak dengan bini dia ada kat sebelah dia. So dia pun macam, semalam hilang, 2 hari ni ada pula ni. Okay, lepas tu Pak Su ni pun keluar jap. Dia keluar jap, dia tengok kat luar. Mak ayah dia ni dekat luar tengah duduk kan. And then bila je beberapa minit tu Mak Su pun keluar. Bila Mak Su keluar, Pak Su ni pun tegur, awak
Semalam awak buat apa? Awak hilang, Zara pun hilang. Lepas tu Mak Su pun cakap, sejak bila saya hilang? Semalam kita tidur elok je. Dalam sehari tu dia pelik lah kan. Dia pelik bila je menjelang maghrib, baby tu menangis. Pak Su dia pun macam pelik lah kan. Macam apa hal lah kan. Semalam bini aku Semalam bini aku dah macam buat hal. Ini apa pula ni. Lepas tu Pak Su dia ni pergi cari tandas nak buang air. Bila je Pak Su dia ni macam tergerak hati, macam nak, tak tahulah apa macam mana boleh dia tergerak hati untuk buka mangkuk tandas punya flush tahu kan, yang tempat pump tu. Dia terjumpa paku dengan rambut nipis macam rambut baby. Dapat tahu yang ada seorang nenek kebayan nak dekat baby dia tu. Sebab Zara tu kan baby je lah, comel kan. Baby mana je tak comel. So rupanya nenek kebayan tu dia nakkan anak perempuan, tapi dia tak dapat. Dia jadikan Zara ni macam anak dia sendiri. And bila je Pak Sudin dah jumpa paku dengan rambut nipis tu semua, so Pak Su ni pun decide nak pergi jumpa Ustaz. Satu family lah jumpa Ustaz, termasuk dengan orang yang bagi cerita ni dekat aku. Sebab dia pun ada kat situ. Dia cerita balik, dia cakap benda tu ataupun nenek kebayan tu muncul depan dia. Lepas tu Ustaz tu tanya, kau nak apa? Nenek kebayan tu macam menjerit-jerit, Aku nak baby tu. dan benda tu pun bukan daripada alam kita, takkan nak bagi kan. Lepas tu Ustaz tu pun tanya, okey, tak apa saya try. Lepas tu Ustaz tu tanya nenek kebayan tu, okey, selain budak ni, kau nak apa? Nenek kebayan tu cakap, Aku nak nasi ayam. Aku tak tahu. Tapi macam bunyi dia macam pelik kan, nasi ayam. Tapi memang itulah yang terjadi. Ustaz tu suruhlah mak Pak Su ni buatkan nasi ayam dengan bahan-bahan yang tertentu. Lepas tu esoknya tu, bila je nak bagi nasi ayam tu, Ustaz tu panggil balik nenek kebayan tu. Tak muncul-muncul. Rupa-rupanya nenek kebayan tu ada kat sebelah Dini ni lah. Dia tegur Dini ni, dia cakap, Cu, nenek nak berkawan boleh? lepas tu Dini pun macam dah takut kan. Sebab tiba-tiba nenek ni menjerit lah apa semua. Sebab katanya ada seekor harimau putih ni belaan atuk si Dini ni gigit nenek kebayan tu. Dia gigit kaki nenek kebayan tu. Okay, sorry. So dia macam menjerit, dia macam kesakitan. So diorang nampak dekat kaki nenek kebayan tu ada bekas gigitan harimau putih. Lepas tu nenek kebayan tu macam dah serik apa semua, dah menjerit. Ustaz tu baca je ayat-ayat Quran. Lepas tu family Pak Su tu dah hidup dengan biasa semula, dah kembali pulih orang kata. Alhamdulillah. So itulah cerita daripada Dini. Agak seperti another dimension, extraordinary. Okay, next story ni aku dapat daripada kawan aku juga, nama dia Aisyah. And dia cerita apa yang terjadi kepada dia dan rakan-rakannya dekat camp tu. Camp tu kira camp jati diri lah. So dalam cerita ni terlibat 4 orang, iaitu pertama si Aisyah ni sendiri, kedua Khadijah, ketiga Solehah dan Amirah, keempat. So kita teruskan ke saat-saat tragedi tersebut. Dia kata dengan aku, dekat camp tu ada 2 tandas tau. Satu tandas jauh, satu tandas dekat dewan. So disebabkan dia tak suka tandas yang dekat dewan sebab dia kata kotor. Siapa yang suka? Nama apa tandas? Apa benda ni? Dia pun decide dia dengan member dia. Aku tak tahu member mana sebab dia tak cakap dengan aku. Amirah ke Khadijah ke Solehah ke aku tak tahu. Cakap kita orang pergi tandas yang jauh. Tandas tu dekat dengan tempat orang park kereta. Oh ya, lupa nak beritahu. Benda ni terjadi time waktu malam. So after je diorang dah selesai nak buang hajat apa semua, macam lucah pula, masa diorang nak balik ke dewan, salah satu lampu daripada kereta yang parking dekat situ tu tiba-tiba terbuka sendiri. And
And then lampu tu memang tepat-tepat tuju dekat dia orang. And then si Aisyah ni, dia orang yang rabun tau, pakai spek. Tapi time ni dia tak pakai spek lagi, maknanya dia tak rabun lah time tu. So dia tengok dalam kereta tu, Alhamdulillah dalam kereta tu tak ada orang. Dia cakap Alhamdulillah ni. Lepas tu cakap dia pelik lah, macam mana lampu ni boleh terbuka ni, tak ada orang pun dalam ni. Dia orang pun lari. Lepas tu dia tengok balik kat kereta tu, lampu tu tutup balik. Kebaks main kereta lah dia kan. So sambung pada second day, dia orang kena hiking bukit. Yelah takkan gua pula kan. Okay, tapi dekat bahagian atas tu, okay ni tak ada kaitan lah, tapi macam agak apa orang kata, agak berbahaya lah. Dia hampir tergelincir. Tapi nasib baik lah, cikgu tu sempat pegang tangan dia. Nasib baik dia sempat pegang, kalau tak jatuh anak orang. Time dah habis hiking tu, dia turun apa semua. Lepas tu diorang beratur balik macam orang berkawat. Masa tengah dengar Abang Fesi tu bercakap, member sebelah dia tu cuit bahu dia. Dia cakap, Syah, cuit kau pandang kat pokok tu. Tu diorang pun pandang kat pokok tu. Si Aisyah ni tengok dekat pokok tu. Okay, so dia nampak dua helaian daun yang bergerak macam kaki. Tahu kan, kaki yang maksudnya macam orang duduk kat atas kursi. Kalau dia jenis yang tak duduk diam, kaki dia macam ni. Kaki macam tu. Selain tu lah, daun tu bergerak. And then diorang pun positif lah, mungkin angin. And then dia fikir balik, mustahil lah itu angin. Sebab kalau angin, takkanlah dua daun tu je yang bergerak, mestilah satu pokok tu bergerak kan. So pokok lain pun tak ada efek, orang kata bergerak apa, tak langsung. Lepas tu dia pergi fikir positif lagi. Aku pun tak tahu masalah ni. Mungkin orang yang bagus lah, positif tapi ni tempat tu. Dia fikir macam mungkin belalang ke kan, apa kan. And diorang ignore je lah. Pada malam tu pula diorang kena buat persembahan. Macam kau tahu tak malam seni kebudayaan, macam tu. So kat situ diorang ni buat persembahan. Tapi grup saya Aisyah ni macam tak sempat, sebab orang kata masa mencemburui lah. Kenapa nak beritahu korang, dekat camp tu ada macam-macam sekolah lagi yang sertai camp tu. So diorang pun ada dengar macam tiba ada budak from another school yang kena histeria, kena rasuk. Orang kata diorang nampak lembaga hitam dekat tandas yang dia pergi semalam tu, yang tandas dekat orang parking kereta tu. So cakap aku, kau bayangkan macam mana aku rasa time tu. So dapat afili kan badan. Serius. Okay, and then group si Aisyah ni dia terpaksa pindah kemah sebab kemah dia tu yang macam benda tu rosak. So diorang terpaksa pindah. Kalau tak nanti takkanlah diorang tidur tiba-tiba pop kelakuk lah. Okay, serius. Then okay, dia cakap aku, kita orang diberi pilihan sama ada kemah biru atau merah. Kemah merah ni kecil, rasa macam tak muat untuk 4 orang kan, satu grup. So diorang pilih yang biru. Yang biru ni pula macam belakang kemah dia tu, tepat-tepat belakang tu ada pokok, faham kan. So diorang terpaksa pilih kemah biru. Nak dijadikan cerita, malam tu dalam pukul 1 ke 2 pagi. Malam ke pagi ni. So pada malam tu tak nak tidur, diorang kena pilih tempat. Sama ada nak duduk tengah ke, nak duduk kat ujung kemah ke, nak duduk dekat tempat masuk kemah tu. Okay, lepas tu si Aisyah cakap dia kena tidur dekat bahagian hujung kemah tu. Means situ belakang tu ada pokok besar. Okay, so dia cakap dengan member-member dia, memang tak nak aku rasa macam tak sedap hati lah tidur kat situ. Tolong ganti orang lain ke. So disebabkan dia keras kepala, Amira ni decide nak gantikan dia. Maksudnya Amira ni tidur dekat ujung kemah, dia tidur dekat tempat masuk kemah tu. Okay, so yang ni Aisyah, maknanya depan ni tempat masuk kemah, sebelah dia ni Khadijah, sebelah Khadijah tu ada Solehah, dan sebelah Solehah tu ada Amira. Maknanya yang belakang ni hujung kemah lah. So dekat luar tu ada pokok besar. And mak dia pesan dengan dia,
before nak tidur, letakkan Yasin dekat bawah bantal. Aku tak tahu boleh ke tak. Tak tahulah, sebab aku bukan start. Okay, so dia cakap dengan aku, yelah sebab aku pun first time masuk hutan, tak ada experience. So mak aku pun takut apa-apa terjadi dekat aku. Pada malam tu dia cakap dengan aku, diorang rasa dalam kemah tu macam panas gila tau. Panas gila macam, sampaikan selimut pun jadikan bantal. Diorang macam tak payah pakai selimut kot, panas kan. So malam tu baca doa apa semua, and siap-siap nak tidur. Keesokan harinya tu, which is itu last day lah, diorang kat situ. So pada pagi tu diorang nak sarapan, diorang pergi ke pondok makanan, ambil makanan. Aisyah ni nak pergi ke pondok tu dengan kawan dia Solehah. Tiba-tiba dari jauh ada dua orang kawan dia ni, Khadijah dengan Amirah, macam panggil diorang. And then si Amirah ni tiba-tiba macam terus pergi dekat Aisyah. Weh Aisyah, semalam kau buat apa tu? Si Aisyah ni pun macam petak lah, benda tu aku buat apa tu semalam. Kan tidur je. Lepas tu Aisyah ni cakap, aku buat apa? Okay, lepas tu Solehah dengan Khadijah ni pandang slack kat dia, macam pandang suspend. Aisyah ni cakap, asal? Aku mana? Aku bukan pencuri tu. Macam pelik lah, apa benda tu aku buat apa? Si Amirah ni cakap kat dia, pada malam semalam tu, dia ternampak si Aisyah ni macam tengah cari something dalam beg tu. Amirah ni cakap dengan Aisyah, aku nampak semalam engkau gali beg tu macam orang tengah korek tanah. Kau tahu kan orang korek tanah? Macam kecah orang kata kan, kata kecah. And then dia cakap, mana ada aku bangun semalam, aku tidur elok ke. Lepas tu dia cakap, mungkin kau mimpi kot. Saya bila cakap, tak, bukan mimpi weh, serius. Aku cakap dengan kau, bukan mimpi. Aku terjaga sebab semalam tu aku rasa macam sejuk tu nak ambil selimut. And then diorang ni pun macam pelik, asal si Amirah ni rasa sejuk? Malam semalam kita orang rasa panas tu. Amirah ni cakap, weh tak tu, aku rasa sejuk tu, sebab tu aku terjaga. Amirah ni cakap, aku nak pergi ambil selimut aku kat dalam beg aku. Aku ternampak yang Aisyah, dia tengah cari something dalam beg dia, tapi cara dia tu macam lain macam. Ni ada orang cepat-cepat sarapan apa semua, diorang pergi dekat kemah tu balik. Si Aisyah ni check balik dalam beg dia, totally barang dalam beg dia tu semua kemas, semua tak ada apa-apa pun yang jadi. Dan Amirah ni cerita balik apa yang jadi malam tu. Dia ambil je selimut dia, selimut komandan dia. Dah subuh, si Amirah ni dia pergi kejut Aisyah dulu. Dia ternampak Aisyah ni macam dah celikkan mata. Amirah ni terkejut. Sebab apa? Dia nampak mata Aisyah ni macam mata ular. Korang tahu kan mata ular? Pelik kan? So Aisyah ni pun macam terkejut lah dengar apa yang Amirah ni cakap balik kan. Mata ular? Takkan manusia mata ular? And Aisyah pun still lagi pelik, sebab dia tak ada rasa pun yang dia bangun malam tu. And Amirah ni pun cakap dengan dia, weh serius tu Aisyah, aku memang nampak engkau time tu. Baju yang kau pakai pun sama macam baju sebelum tidur. So Aisyah macam pelik lah. Kalau nak dikatakan dia kena rasuk, dia tak ada pula rasa macam bangun-bangun tu sakit-sakit badan ke, macam penat ke kan. And then dia kata kat aku, mungkin benda tu nak menyerupai dia, tapi tak tahu apa salah dia kan. Si Aisyah ni nak sedapkan hati Amirah. Dia cakap, mungkin aku mengigau kot, aku teruk sangat mengigau. Dia pun pelik juga lah. Dia tanya dekat member-member dia semua, tapi korang tak ada rasa macam aku terlanggar kaki korang ke apa. Sebab dia kata dengan aku, beg dia tu dekat tepi Amirah, maksudnya dekat ujung tu. Kalau nak pergi ke beg, maksudnya kena langkah 2-3 orang tu, Khadijah, Solehah dengan Amirah. So member-member dia kata, tak ada tu, kita orang tidur lena semalam, tak ada rasa apa-apa. Dan after je diorang dah keluar je daripada kemah tu, diorang kena buat aktiviti sebelum habis camp tu, maksudnya sebelum diorang nak balik. And then diorang kemas-kemas apa semua, pack apa semua kan, kemas-kemas baju apa semua. Si Aisyah ni dia jenis yang tak suka tengok benda yang bersepah. So dia susun semua baju-baju dia, barang-barang dia dalam beg dia. So dia check semua, tak ada yang tertinggal. Bila je dia balik rumah, dia tengok balik dalam beg dia tu, ada baju yang tertinggal, maksudnya ada baju yang hilang. And then dia pun pelik lah, sebab macam
Tadi aku dekat camp tadi, aku check semua dah letak. Tapi kenapa dia hilang? And then keesokan hari tu, dia pergi ke sekolah. Member dia ni Khadijah cakap dekat Aisyah, "Weh Aisyah, ni baju kau asal ada dalam beg aku dah semalam?" Si Aisyah ni pun pelik. Macam mana baju aku boleh dalam beg dia ni? Sebab dia cakap dengan aku, diorang tak ada buat pertukaran barang ke, baju-baju ke apa, diorang tak ada. So dia pun still lagi fikir positif. Dia cakap mungkin aku salah letak kot. So kalau nak difikirkan balik, dia pelik lah. Macam mana baju dia tu ada dalam beg Khadijah? Padahal dia tak tukar apa-apa pun, baju ke barang-barang ke apa kan. So sampai sekarang benda tu masih lagi misteri dalam hidup dia. Dia pelik. So tu saja cerita daripada Aisyah. And cerita Aisyah ni dia macam tak terlalu heavy sangat. Dia just macam benda tu menyerupai diri dia. Taklah benda tu menyerupai dalam bentuk apa kata yang Faman. So ya, bagi aku cerita pertama tadi lagi menarik perhatian aku lah daripada cerita yang kedua. Aku tak katalah cerita yang kedua ni macam tak best, tak menarik. Dua-dua best, dua-dua menarik. Cuma cerita nombor satu tadi lebih menarik perhatian aku lah. So korang pula macam mana? Cerita pertama ataupun cerita kedua? Komen kat bawah. Okay, so I'm so sorry guys kalau korang rasa cerita ni macam bosan ke, tak menarik ke apa kan. Macam kalau setup baru aku ni tak menarik perhatian korang ke apa kan. Aku buat ada-ada je. Okay, so aku minta maaf sangat-sangat kalau cerita ni tak best. So korang boleh like, comment and share video ni dekat member-member korang ke, family korang ke, siapa-siapa je lah. Don't forget to subscribe YouTube 4A Production. Nak batuk. Wah ni. So tu saja daripada aku. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace. Apa tu? Lain. Bye. Dah sakit mata aku.